gambarkan bila pertemuan-pertemuan dia nak membangkitkan iman. Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sekejap untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita, kejahilan kita. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan semua kelemahan-kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita, jahil kita itu sebagai penghalang kepada taufiknya, kepada hidayahnya, kepada rahmatnya, kepada barakahnya, kepada maunah dan karamahnya. Kita mohon ya Allah, janganlah kau jadikan kelemahan kami itu sebagai perkara yang menghalang kebaikan tadi. Dan kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memahami dan menghayati dan menghidupkan kekuatan untuk kita beramal, terutamanya di saat-saat akhir kebangkitan Islam ini, insya-Allah. Perkara yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Ta'ala, perkara yang paling susah sekali setelah kita beramal, setelah kita ikhlas, kita beramal, ialah untuk istiqamah. Dan istiqamah ini bukan hanya sekadar kita istiqamah dalam amal, tapi yang paling penting selain daripada istiqamah dengan amal, iaitu kita nak istiqamah di dalam islah, peningkatan dalam amalan kita, peningkatan dalam amalan kita. Kerana bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dari sudut istiqamah amal tadi, tapi Allah juga akan menguji kita untuk peningkatan. Kenapa? Akan ada ujian-ujian. Antara ujian yang besar yang akan terkena kepada orang-orang Islam, terutamanya orang beriman yang mahu istiqamah dengan perjuangan, ialah perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Jadi akan ada di kalangan kita ini diuji dengan pandangan-pandangan yang berbeza, dengan pendapat yang berbeza di dalam kita menjalani sesuatu perkara, sesuatu hal. Jadi perbezaan pandangan dan pendapat ini satu yang biasa. Tetapi yang luar biasanya bila kita berpecah dengan sebab perbezaan pandangan, dengan sebab perbezaan pendapat. Hati kita mungkin terguris, hati kita mungkin terasa, hati kita mungkin rasa negatif kepada sahabat-sahabat kita atau kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita ingin sentiasa membersihkan hati kita sehingga kita nak melihat pandangan, kita memandang sahabat-sahabat kita, saudara kita, sebagaimana kita memandang diri kita yang kita kasihi, kita kasihkan dia. Kerana selagi tidak timbul perasaan sayang dan kasih sesama kita, maka selagi itulah kita tidak akan diberikan oleh Allah kemenangan. Kerana salah satu daripada syarat kemenangan ialah kita berkasih sayang kerana Allah. Dan berkasih sayang ukhuwah lillah fillah ini mestilah lebih daripada perselisihan, lebih daripada ketidaksamaan dalam pandangan, perbezaan pendapat. Jadi ini mesti lebih, mesti tinggi lagi. Toleransi kita mesti lebih tinggi daripada perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Kenapa? Kerana sekiranya kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, maka itu ada sebab-sebabnya. Tetapi untuk kita berpecah, maknanya kita tak boleh bersama-sama tadi, tak boleh toleransi, tak boleh berlapang dada. Itu adalah merupakan dosa, maksiat di dalam berukhuwah. Lepas tu Nabi gambarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mengasihi sahabatnya, saudaranya, akhinya, lebih ataupun sama daripada dia mengasihi diri dia sendiri. Maknanya kalau kita tak sayang sahabat kita macam kita sayang diri kita, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman. Dan bila tidak sempurna iman, maknanya iman tidak meningkat. Dan iman tidak meningkat. Jadi kita ingat kita dah okey dah. Dah semayang, dah puasa, dah bekerja, dah beramal, dah baca Quran, dah berzikir, dah buat macam-macam. Tapi kita dengan sahabat-sahabat kita, terutamanya kita dengan orang-orang yang soleh-soleh ini, kita tidak dapat berlapang dada. Kita tidak dapat berkasih sayang dengan kasih sayang yang sebenar, ukhuwah lillah fillah. Kita masih ada dalam diri kita sifat pentingkan diri kita sendiri,
masih ada dalam diri kita ni, pentingkan pendapat kita, pentingkan nafsu kita berbanding dengan saudara kita tadi. Kita tidak boleh menyayangi mereka macam mana kita menyayangi diri kita. Maka disitulah tidak ada kesempurnaan iman. Apa maksud tidak ada kesempurnaan iman ni? Maksud tidak ada kesempurnaan iman ni ialah apabila kita tidak boleh meningkat, maknanya iman kita tidak meningkat. Ya, bila tidak meningkat, maka sebenarnya kita menurun. Menurun. Bila dengan amal tidak meningkat. Bila amal tidak meningkat, sebenarnya kita menurun. Dan keadaan ini amat berbahaya, terutamanya ketika di medan perang. Ibaratkan orang yang sedang berperang, sedang berhadapan dengan peluru-peluru, sedang berhadapan dengan tembakan-tembakan, sedang berhadapan dengan kepungan-kepungan, serangan-serangan. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia ngantuk, dia tidur, tiba-tiba dia lalai. Maka pada ketika itu peluru-peluru itu akan menghancurkan dia, merosakkan dia, membinasakan dia. Dan sebab itulah apabila kita tidak meningkat, sebenarnya kita akan menurun. Menurun. Sebab perjuangan ini bukan hanya sekadar kita nak cakap berkenaan dengan virus. Bukan hanya sekadar virus, bukan hanya sekadar vaksin, bukan hanya sekadar kita kata ekonomi, bukan hanya sekadar psychological warfare. Jadi dia menyeluruh. Sebab itulah di akhir daripada serangan-serangan itu, kita akan rosak dan binasa. Di mana rosak dan binasa kita? Rosak dan binasa kita pada akidah kita, kita punya belief and faith kita. Sebab dia akan serang sampai ke situ. Dia bukan hanya serang kesihatan saja. Dia bukan hanya sekadar menyerang kita punya ekonomi sahaja. Dia akan menyerang sampai ke akidah. Jadi sebab itulah bila kita tidak boleh bertoleransi, tidak boleh bersama-sama menghubungkan antara satu sama lain dengan kekuatan ukhuwah yang sebenar, maka kita telah membiarkan peluru-peluru datang kepada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT, mereka mahukan kita ini yakin dengan tipu daya ini.